Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada hari ini saya Muhammad Lutfi bin Jalal Asnawi serta sahabat saya Ustaz Hazwan bin Zakaria dan juga Ustaz Suhailah binti Zulkifli akan membentangkan tugasan 2 berkenaan dengan analisis isu-isu semasa berkaitan etika dan perundangan dalam pendidikan. Tajuk yang kumpulan kami bawakan adalah isu dan cabaran mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan. Sebagai pendahuluan, mari kita lihat berkenaan tentang isu tersebut, iaitu penggunaan komputer dalam pendidikan sudah tentu akan melibatkan pengintegrasian teknologi seperti CD-ROM, pangkalan data, multimedia dan internet. Seterusnya, perubahan pendidikan melalui revolusi teknologi maklumat sudah tentu memberi cabaran kepada kredibiliti kaum guru. Di samping itu, guru tidak lagi menjadi satu faktor yang penting sebagai penyampai atau pemberi ilmu pengetahuan. Ini kerana telah adanya teknologi sebagai medium pengajaran dan pembelajaran, maka guru ini hanya berperanan sebagai pemudah cara, pendidik, tutor, perancang dan penilai pembelajaran murid. Akibat daripada perkara ini, kesannya perkembangan ICT yang pesat juga turut menyaksikan guru bukan hanya akan didapati di sekolah, malah pelajar akan mempunyai lebih ramai guru menerusi pembelajaran menggunakan internet. Kalau kita lihat sekarang ni, YouTube sebagai salah satu medium sebagai guru bagi pelajar untuk mendapatkan ilmu. Timbul persoalan, apakah yang perlu dilakukan? Guru dan institusi sekolah berperanan dalam mengadakan kawalan dalaman dan kawalan luaran terhadap teknologi pendidikan ini. Kawalan secara dalaman kepada pelajar boleh dilaksanakan melalui penghayatan nilai moral, etika, budaya dan agama dalam organisasi dan masyarakat, pengukuhan falsafah dan prinsip kehidupan dengan menanamkan niat untuk membawa kebaikan kepada alam sejagat dan juga kekuatan rohani dalam menempuh sebarang cubaan. Selain itu, kawalan secara luaran pula dilaksanakan dalam bentuk penguatkuasaan etika dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Perubahan peranan guru dalam mengintegrasikan teknologi pendidikan. Jika lihat, guru-guru dilatih dan didedahkan dengan kemahiran baru supaya mereka tahu mengendalikan dan menggunakan teknologi maklumat dengan berkesan di sekolah. Dalam pada itu, tempoh RMK iaitu Rancangan Malaysia ke-8 Bahagian Pendidikan Guru BPG menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah diberi tanggungjawab untuk memberi penekanan khusus terhadap penggunaan ICT dan kaedah pengajaran kreatif dengan mengkaji semula kurikulum latihan guru, mempergiatkan penggunaan komputer bagi mendapatkan bahan pembelajaran, menyediakan kursus jangka pendek dalam latihan guru oleh Pusat Sumber Pendidikan Negeri iaitu PSPN. Tambahan dalam perubahan peranan guru mengintegrasikan teknologi dan pendidikan, iaitu guru perlu bersikap proaktif supaya mempunyai kemahiran yang diperlukan dengan belajar sendiri. Selain itu, pentadbir sekolah serta personal KPM juga perlu celik komputer. Mengapa guru dan juga pentadbir sekolah serta individu dalam KPM perlu celik komputer? Ini kerana penggunaan komputer tidak terbatas untuk pengajaran dan pembelajaran sahaja. Malah pengurusan yang dibantu dengan komputer akan menjadi lebih
efisien. Makna kata di sini teknologi komputer sangat penting untuk memudahkan pengurusan bagi guru, pentadbir sekolah dan juga KPM. Penguatkuasaan akta-akta berkaitan dengan teknologi maklumat. Okay, mari kita lihat sama-sama. Dengan adanya akta-akta ini turut memberi implikasi terhadap sistem pendidikan negara. Makanya, kegiatan cetak rompak berleluasa di sekolah sebab kos perisian asli agak mahal dan tidak mampu untuk sekolah membelinya. Kita lihat banyak sekolah-sekolah yang menggunakan perisian cetak rompak. Kerana apa? Kerana tiada dana kepada sekolah untuk membeli perisian yang asli, yang original. Seterusnya, Akta Jenayah Komputer 1997 dan Hak Cipta Pindaan 1997 mengharapkan dengan akta ini dapat menghadkan dan membenteras masalah yang paling besar dalam industri ICT di Malaysia, iaitu cetak rompak perisian. Dengan adanya akta-akta ini turut memberi implikasi terhadap sistem pendidikan negara. Justru, kerajaan berharap dapat meningkatkan kandungan tempatan dan aplikasi berasas komputer di Malaysia. Okay, kita tengok persoalan yang bermain. Adakah dengan penguatkuasaan akta semata-mata merupakan langkah membendung kegiatan cetak rompak yang baik? Dan apakah alternatif lain yang disediakan oleh KPM supaya guru berpeluang menggunakan perisian ini secara halal demi pendidikan anak didiknya? Jom kita lihat. Baik, semua sekolah dijangka akan mempunyai makmal komputer menjelang penghujung Rancangan Malaysia ke-8, RMK 8. Jadi, proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan integrasi komputer. Maknanya di sini, bila adanya makmal komputer, pelajar di sekolah dapat menggunakan kemudahan komputer sebagai salah satu alat pembelajaran. Seterusnya, mempunyai jangkauan internet dan mengakses laman web tertentu. Khususnya pendidikan membolehkan guru mempunyai pelbagai sumber untuk digunakan dalam pengajaran di bilik darjah. Di sini maksudnya, guru-guru boleh menggunakan internet ataupun komputer, teknologi untuk mempelbagaikan lagi proses pengajaran dalam bilik darjah. Okey, seterusnya sumber maklumat pelajar tidak lagi terbatas di sekolah atau perpustakaan sahaja, dan pelajar boleh mendapatkan apa sahaja maklumat sama ada berbentuk pendidikan atau hiburan semata dengan begitu mudah sekali dengan menggunakan di hujung jari. Jadi terdapat keburukan yang didapati melalui integrasi komputer dalam pendidikan. Apa keburukan yang boleh berlaku? Iaitu kemungkinan untuk pelajar-pelajar ini menerima pengaruh negatif internet adalah tinggi. Kewujudan laman-laman lucah dalam internet yang semakin berleluasa pada masa kini merupakan suatu gejala yang sukar dibenteras. Maka penyelesaiannya, guru sewajarnya mendedahkan etika dan undang-undang menggunakan komputer kepada para pelajarnya. Wujudnya Akta Jenayah Komputer 1997 yakni boleh membantu guru dalam mengadakan etika penggunaan komputer pada peringkat sekolah bagi membendung pengaruh negatif internet kepada pelajar. Persoalan di sini, tugas ini agak sukar dilaksanakan memandangkan capaian internet pada masa kini tidak terbatas di sekolah sahaja. Kafe cyber merata tempat dibuka tanpa ada kawalan undang-undang yang ketat. Jadi apa yang perlu kita buat? Okey, adanya Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ini didapati menjamin keselamatan komunikasi antara pengguna. Dan pada itu, menurut akta ini, memintas komunikasi elektronik adalah menjadi satu kesalahan jenayah. Tambahan pula, menurut akta ini, memintas komunikasi elektronik adalah menjadi satu kesalahan
penggunaan internet dalam bidang pentadbiran atau perkhidmatan pendidikan akan lebih diyakini. Sebagai contoh, penggunaan internet untuk memudahkan komunikasi dalam jabatan dan bahagian dalam Kementerian Pendidikan, seterusnya di negeri, daerah dan sekolah. Adanya Akta Hak Cipta Pindaan 1997 merekod rangkaian peperiksaan berpusat, inventari sekolah, kemudahan pendidikan, maklumat pribadi akan dilindungi keselamatannya. Tambahan lagi, adanya Akta Tandatangan Digital 1997 pula akan memudahkan pengurusan dalam bidang pendidikan. Justru, pihak kementerian dapat menyebarkan maklumat pendidikan yang terkini kepada sekolah atau masyarakat setempat serta dapat berurusan secara digital dengan pihak Kementerian Pendidikan luar negara seperti negara ASEAN dengan lebih efektif dan tidak memerlukan kos yang tinggi dan masa yang lama. Okay, berdasarkan kesimpulan daripada perkara-perkara di atas, yang pertama dapat kita lihat kemajuan teknologi maklumat di Malaysia telah mengalami perkembangan yang begitu pesat sekali. Yang kedua, bagaimanapun terdapat beberapa isu berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat ini, iaitu masalah etika penggunaan teknologi maklumat, isu hak cipta dan masalah keselamatan data. Yang ketiga, menguatkuasakan undang-undang semata-mata bukanlah jalan penyelesaiannya. Yang keempat, apa yang lebih penting ialah kesedaran setiap individu terhadap tanggungjawab menguruskan alam ini dengan penuh bijaksana dan berhemah. Dan yang terakhir, bidang pendidikan didapati terlibat secara langsung dalam menanamkan kesedaran ini di samping sokongan daripada pihak-pihak berwajib yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Suhaila binti Zulkifli dan insya-Allah saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami yang mana saya akan menerangkan isu yang kedua, iaitu isu kesantunan guru. Baiklah, secara ringkas, isu kesantunan guru adalah salah satu daripada salah laku yang sering berlaku kepada para guru, terutamanya di Malaysia. Dan disebabkan itulah saya membahagikan kesantunan guru ini kepada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah tingkah laku dan juga yang kedua komunikasi. Jadi secara umumnya kesantunan guru ini melibatkan jasmani, pergerakan anggota tubuh dan juga kata-kata yang dilontarkan oleh seseorang pendidik khususnya. Baik, dari aspek tingkah laku ini merujuk kepada perbuatan, behavior yang keluar daripada seorang guru kepada orang lain. Okay? Dalam hal ni kita merujuk kepada murid-murid kita sendiri. Okay? Kenapa isu ini ataupun aspek ini diberikan penekanan? Okay, disebabkan kita sebagai guru adalah role model di sekolah. Okay, kita ini dipandang sebagai seorang guru, sebagai seorang yang mendidik. Okay, kepada siapa lagi murid-murid kita ni nak bergantung, melainkan kepada kita sebagai guru untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada dia. Jadinya apabila seseorang guru itu melakukan sesuatu yang mungkin bercanggah dari sudut Islam misalnya, maka ianya akan menimbulkan kurangnya rasa hormat antara murid dengan guru. Hakikatnya, hubungan guru dengan murid sepatutnya dalam bentuk yang mesra, okay? Yang mesra dan juga senang didekati. Apabila hubungan antara guru dan murid itu mesra, maka murid akan menjadikan guru ini sebagai kawan, sebagai tempat bergantung untuk dia menambah ilmu pengetahuan di samping meningkatkan adab dan nilai di dalam diri dia. Murid sentiasa memerhatikan perbuatan, peribadi dan juga gaya percakapan guru. Ini adalah fakta yang kita perlu terima tentang hakikat guru. Okay, berdasarkan pembacaan saya, ada artikel yang menyebut bahawa kekuatan dalaman seseorang guru itu merupakan kayu ukur kepada kejayaan seseorang murid itu. Jadi, kekuatan dalaman ni adalah dari aspek bagaimana kita menjaga emosi kita, bagaimana cara kita menzahirkan perasaan kita kepada murid kita.
Dan disebabkan itulah kita sebagai guru dalam masa yang sama perlu berhati-hati dalam setiap tindak tanduk yang kita keluarkan. Okey, dalam sesetengah keadaan, dalam sesetengah keadaan saya juga melihat apabila guru-guru ini dalam keadaan yang dia tidak mahu memberikan sesuatu pengetahuan secara tidak langsung. Pengetahuan secara tidak langsung ni adalah dia merujuk kepada kita punya tingkah laku lah. Tingkah laku, cara kita bercakap dengan murid-murid, cara kita bercakap dengan guru-guru lain di hadapan murid. Aspek-aspek ini dipandang sebenarnya, dipandang oleh murid-murid kita. Jadi sebagai guru nak tak kisahlah dalam keadaan yang sengaja ataupun tak sengaja, ikhlas ataupun tidak ikhlas, maka kita sebagai guru mesti menjadikan ketinggian akhlak, ketinggian peribadi sebagai salah satu daripada perkara yang kita perlu sentiasa perbaiki dari semasa ke semasa. Dan untuk mencapai perkara ini, untuk mencapai penambahbaikan yang baik, maka kita sebagai seorang Muslim lah ya, kita sebagai seorang Muslim perlu menjadikan aspek kepercayaan, aspek ketuhanan, tauhid sebagai titik tolak kepada pengukuhan sahsiah dan juga peribadi kita sebagai seorang guru. Kadang-kadang kita tak perasan apa yang kita cakap dalam kelas itu memberikan kesan. Jadi apa salahnya di akhir kelas kita lafazkan maaf, kita lafazkan tanda terima kasih kepada pelajar kita kerana sudi mendengar penyampaian kita di dalam kelas. Walaupun kita rasakan perkara ini agak kita katakan agak simple, tetapi sebenarnya dari segi penerimaan pelajar kita terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita cakap di dalam kelas, dia sebenarnya memberikan kesan kepada pemikiran pelajar kita itu sendiri. Dan di samping itu juga ianya juga memberi kesan kepada adab dan juga akhlak pelajar kita, yang mana ilmu ni sebenarnya bukanlah sekadar kita didik melalui penyampaian, tetapi sebenarnya akhlak dan sahsiah ini kita boleh didik melalui peribadi kita sendiri. Saya datangkan satu isu kesantunan tingkah laku ni, isu salah laku kesantunan tingkah laku yang mana saya peroleh daripada Sinar Harian, yang mana guru terlibat telah naik angin lalu bertindak membaling kasut kepada seorang murid perempuan yang ingkar arahannya. Ini berdasarkan artikel. Dalam video YouTube, dalam video YouTube saya bagi contoh rakaman temu bual kepada ibu bapa pelajar lelaki India yang mana anaknya telah dibaling kasut oleh gurunya, yang mana situasi itu dari aspek ibu bapa adalah tidak wajar lah sebenarnya, sebab kita dengan anak kita pun tidak mungkin kita akan buat benda yang sama ataupun kita lihat orang memperlakukan anak kita perkara yang sama. Baik, berikut adalah video yang saya telah sediakan yang mana kita boleh lihat bagaimana perasaan seorang ibu bapa apabila anaknya dibaling kasut. Nak pukul dengan kasut mana boleh buat cikgu macam tu? Saya tengok pun sampai sekarang sampai hati nangis saja dah. So dalam video tersebut kita boleh nampak bagaimana perasaan seorang ibu, seorang ayah yang mana anaknya dibaling kasut lah. Apalah salah murid kita kan, sebab mereka ini adalah anak-anak yang baru nak membesar dan baru nak belajar untuk berfikir. Jadi kita sebagai guru perlu menerapkan nilai sabar dalam diri kita untuk mendidik. Yang seterusnya adalah dari segi kesantunan berbahasa. Menurut Noryati menjelaskan bahawa kesantunan berbahasa ialah perlakuan ataupun percakapan yang mampu menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain, yang menjadikan pergaulan itu berada dalam keadaan yang harmoni dan juga mesra. Ini yang saya sebutkan tadi. Bagaimana pergaulan percakapan kita, dia akan mengeratkan hubungan antara guru dan juga murid. Yang ini pun kita boleh nampak dari segi percakapan. Percakapan ni juga saya bahagikan kepada dua. Satunya adalah percakapan yang lucah dan yang kedua adalah percakapan yang kasar, yang tidak seharusnya berlaku dan tidak seharusnya keluar daripada diri seorang pendidik. Baik, perkataan yang lucah misalnya, ianya adalah salah satu daripada kesalahan
kita katakan sebagai gangguan seksual dari aspek verbal. Okay? Secara langsung kita bagi perkataan double meaning kepada pelajar. Lazimnya perkara ini terjadi daripada guru lelaki kepada pelajar perempuan. Bagi saya tak kisahlah guru lelaki ataupun guru perempuan, kita perlu menjaga percakapan kita agar ianya tidak memberikan maksud yang berlainan kepada pelajar kita. Okay, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari aspek bahasa kasar. Okay, bahasa kasar contohnya mencarut seperti bodoh, sial dan sebagainya. Perkataan-perkataan sebegini tidak sepatutnya keluar daripada seorang guru kepada murid. Meskipun murid kita melakukan sesuatu perkara yang kita tak suka ataupun menyalahi undang-undang sekolah, kita seharusnya memberikan reaksi ataupun tindak balas yang positif yang membuatkan pelajar itu berfikir sendiri apa yang dia lakukan adalah salah dan dia tidak sepatutnya mengulangi semula apa yang dia buat. Ini pun ada contoh yang saya dapat petikan daripada berita yang menunjukkan bagaimana seorang guru itu terlalu marah kepada muridnya sehingga dia menumbuk, membelasah pelajar tersebut sambil menjerit-jerit nak tunjukkan kemarahan dia kepada murid tersebut. Jadi situasi ini di-combine lah. Video ni di-combine kesantunan guru dari aspek tingkah laku dan juga daripada aspek berbahasa. Tak molek dan tak cantik situasi tu. Sebab satu, dia adalah guru. Dan yang kedua, ramai yang memerhatikan situasi itu. Kawan-kawan pelajar tu memandang situasi tu. Jadi mungkin mereka akan ada yang akan berfikir apa yang guru buat tu salah, dan mungkin ada yang berfikir juga akan datang diorang boleh buat benda yang sama kepada pelajar mereka kalau diorang jadi cikgu. Jadi situasi ni dia tak molek untuk dilakukan oleh seorang guru. Okay, kita akan lihat apakah faktor yang mendorong kepada berlakunya salah laku dalam kalangan guru. Okay. Yang pertama adalah faktor kurangnya minat mendidik. Okay, faktor kurangnya minat mendidik dalam kalangan guru yang menyebabkan pelbagai isu salah laku, terutamanya isu kesantunan guru ini berlaku. Dan situasi ini sebenarnya amat-amat menyedihkan kerana ianya sebenarnya memberikan kesan kepada imej pendidik itu sebenarnya. Jadi sekalipun kita sebagai manusia ni nak melahirkan rasa ikhlas dalam apa yang kita lakukan, nak melahirkan minat dalam apa yang kita terpaksa lakukan, dia adalah perkara yang sukar. Tetapi paling tidak kita berusaha sedikit demi sedikit untuk melahirkan minat dan juga ketekunan dalam apa yang kita lakukan. Ini amat penting. Bidang ini bukan sahaja melibatkan diri kita sahaja, bukan sahaja melibatkan periuk nasi kita, tetapi melibatkan kepada kemanjadian murid-murid yang kita didik itu sendiri. Jadi kita kena cuba untuk perbaiki sedikit demi sedikit. Yang kedua adalah faktor tekanan dalam bebanan tugas, keuangan dan tidak dilatih untuk menangani stres. Okay, yang ini adalah perkara yang sangat lazim. Okay, yang sangat lazim, yang mana kalau kita lihat dari mana-mana isu salah laku, dia mesti akan balik kepada perkara asas, masalah dia di rumah. Yang mana bila saya merujuk kepada pernyataan Dr. Mazli Malik di dalam berita harian online yang bertarikh 28 Ogos, dia menyatakan bahawa 4.4% ataupun 2,123 daripada 48,258 orang guru dikenal pasti mengalami stres tahap tinggi, yang mana faktor tekanan dalam pekerjaan, tidak dihargai dan sebagainya menyebabkan guru ini menjadi stres dan akhirnya melepaskannya kepada murid-murid di sekolah. Okay? Faktor ini kita tidak boleh lari kerana bebanan tugas guru pada masa kini adalah lebih mencabar. Okay? Lebih mencabar dan lebih berat. Okay? Tanggungjawab itu lebih berat. Tanggungjawab kepada sekolah, kepada pentadbir, kepada pengurus sekolah dan juga kepada anak-anak murid kita. Jadi kita mesti berusaha untuk menangani stres tersebut. Sekiranya ada program latihan, bengkel, okay, tentang kaedah untuk menangani stres, maka hadirilah, okay, hadir dan belajarlah bagaimana cara untuk menangani stres tersebut. InsyaAllah Allah akan membantu usaha kita untuk menjadi guru yang baik pada masa sekarang dan insyaAllah lebih baik lagi pada masa akan datang. Yang terakhir sekali, kita akan pergi kepada implikasi. Okay? Implikasi sekiranya guru ini mengamalkan nilai-nilai yang baik, dan juga implikasi sekiranya guru-guru ini tidak menjaga nilai-nilai dan adab yang baik di dalam
diri dia. Baik, yang pertama kita pergi kepada yang positif dulu. Okey, apabila kita menjaga kesantunan kita sebagai seorang guru, maka dalam masa yang sama kita mewujudkan satu situasi yang menyeronokkan di sekolah, yang mana kita ni manusia, fitrah kita ni suka benda yang cantik, suka benda yang memberikan kegembiraan kepada kita. Maka sama jugalah dengan murid. Okey, apabila murid ini merasakan sekolah sebagai satu tempat yang menyeronokkan bagi dia, maka dia nak datang ke sekolah. Okey, itu yang penting. Dia nak datang sekolah dan dia rasa bersemangat untuk belajar. Itu yang kita nak. Okey. Kemudian dari aspek yang sebaliknya, apa yang pelajar akan peroleh? Dia rasa tak seronok untuk datang ke sekolah. Okay? Dia akan rasa macam sekolah ni tempat yang memberikan tekanan kepada dia. Dia akan rasakan buat apa dia datang sekolah sebab guru-guru sendiri pun tak jaga akhlak dia, tak jaga cara percakapan dia. Guru-guru sendiri pun belasah murid-murid dia. Okay? Jadi situasi ini kita tak nak. Kita sebagai guru perlulah menunjukkan nilai dan adab yang baik kepada pelajar kita, kerana mudah-mudahan adab yang kita tunjukkan itu memberikan kesan yang baik kepada pelajar kita. Okey, apabila pelajar kita ini mempunyai akhlak yang baik, tidak mustahil pelajar ini akan lebih cemerlang pada masa akan datang. Moga kebaikan kita sebagai guru menjadi asbab kepada kejayaan pelajar kita pada masa hadapan. Itu saja pembentangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazwan Mir Zakaria akan membincangkan tentang isu semasa seorang guru, iaitu isu berniaga di sekolah ataupun kerjaya sambilan yang dilakukan oleh seorang guru. Baik. Berdasarkan Tata Susila Profession Perguruan Malaysia, perkara yang keempat iaitu tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. Di bawah perkara ini, iaitu yang kedua, ini ada menyebutkan tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. Okey. Kalau kita tengok di sekolah, macam-macam kegiatan perniagaan ataupun kerja sambilan yang berlaku di sekolah, sama ada di kalangan guru-guru ataupun daripada pihak luar yang datang ke sekolah. Kalau kita tengok 10 ke 15 tahun yang dulu, perniagaan multi-level marketing ataupun MLM sangat popular di sekolah-sekolah, yang kebanyakannya guru lah yang terlibat dengan perniagaan ini. Di samping kerja hakiki sebagai guru, ramai juga, boleh dikatakan ramai lah yang menceburkan diri dalam perniagaan multi-level marketing ataupun MLM ini. Selain itu, ada juga yang berniaga menjual kuih muih, pakaian, jubah, tudung dan sebagainya. Ada juga yang mengambil tempahan pakaian, ada juga yang menjual barang perhiasan. Selain itu bukan setakat di sekolah, ada juga guru-guru yang menjalankan kegiatan di luar, iaitu mengajar, mengambil upah mengajar tuition, sama ada persendirian ataupun di bawah syarikat tuition di luar. Dan ada juga yang menyampaikan ceramah motivasi. Kalau guru agama, biasanya mereka mengajar di masjid-masjid di surau-surau, mengajar kuliah agama dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh kegiatan yang guru-guru buat selain daripada tugas hakiki mereka. Baik, sebelum kita membincangkan dari segi etika dan perundangan, boleh ataupun tidak sebagai seorang guru untuk melakukan kegiatan luar, kerjaya sambilan, berniaga dan sebagainya, mari kita tengok apakah punca guru-guru ni menjalankan perniagaan ni ataupun kerja sambilan ni. Yang pertama, bolehlah kita katakan kalau zaman sekarang ni, kos sara hidup yang agak tinggi.
Kalau di bandar-bandar boleh katakan gaji ataupun pendapatan 4,000 5,000 boleh dikatakan cukup-cukup makan sahaja. Jadi ramai guru yang mengambil langkah dia menjalankan perniagaan ataupun kerja sambilan untuk menampung kos sara hidup yang tinggi. Dan ada juga yang merasakan gaji yang diterima belum cukup. Mungkin mereka ada target-target tertentu, nak pakai kereta yang agak selesa ataupun nak beli rumah dan sebagainya. Jadi gaji yang diterima dirasakan masih belum cukup. Okey. Dan ada juga yang minat untuk menambah sumber pendapatan. Selain daripada faktor yang tadi tu, dia tak ada pun bukannya disebabkan kos sara hidup yang tinggi ataupun gaji tak cukup dan sebagainya, tapi mereka minat untuk menambah sumber pendapatan. Okay, ini adalah antara faktor-faktor yang membuatkan guru-guru berniaga ataupun membuat kerja sambilan. Jadi apabila guru-guru melakukan kegiatan-kegiatan luar ini, dia memberi kesan terhadap berjaya hakiki, iaitu sebagai seorang guru. Iaitu ada di antara guru-guru ini hadir ke sekolah sebagai hanya nak memenuhi syarat perkhidmatan, dan mereka ni mengajar demi nak memenuhi masa yang diperuntukkan sahaja. Datang ke sekolah pagi, mengajar ala kadar dan sebagainya. Lepas tu petang punch out, keluar dan habis kerja kat situ. Jadi jiwa dan raga tak committed terhadap tugas sebagai seorang guru, kerana ada agenda lain yang lebih menguntungkan. Mereka rasa berniaga lebih menguntungkan. Jadi fokus mereka terhadap kerja hakiki dah lari lah. Fokusnya dah lari. Dan juga apabila perkara ini berlaku, ibu bapa ataupun pihak luar dia mempunyai tanggapan yang salah terhadap pihak pengurusan sekolah ataupun guru-guru ni. Persepsi masyarakat luar akan memandang negatif lah terhadap guru-guru yang tidak menumpukan perhatian terhadap tugas hakiki mereka. Ini ada kesannya dia menggugat prestasi kerjaya sebagai seorang guru. Sebagai penjawat awam, bolehkah penjawat awam ini menjalankan perniagaan ataupun memiliki syarikat ataupun kerjaya sembilan dan sebagainya? Adakah mereka menjalankan perniagaan ini dikira telah melanggar peraturan dan tata tertib sebagai penjawat awam? Dia tak dinafikan ramai di kalangan kaki tangan kerjaan turut sama dalam perniagaan. Memang ramai yang dalam perniagaan, kerjaya sambilan, pendapatan sampingan sebab nak tampung kos sara hidup yang tinggi, hutang yang meningkat, belanja persekolahan anak-anak, kos harga rumah dan sebagainya semakin meningkat. Jadi berdasarkan peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993 ada dinyatakan dalam peraturan 5 di bawah pekerjaan luar. Ketua jabatan boleh meluluskan permohonan dengan syarat yang berikut. Dengan syarat yang pertama, tak melakukan kegiatan luar tersebut di dalam waktu pejabat ataupun semasa dikehendaki mereka menjalankan tugas rasmi. Maknanya waktu bekerja lah, waktu pejabat ataupun waktu dia mengajar di sekolah, dia tak boleh buat tugas di luar kerja hakiki sebagai seorang guru. Dan juga hendaklah kerja sampingan tersebut tak menjejaskan kebergunaan pegawai sebagai penjawat awam. Dan yang ketiga, dia tak bercanggah dengan kepentingan jabatan ataupun tak konsisten dengan kedudukan pegawai.
Jadi berdasarkan peraturan di atas, pegawai awam yang bercadang untuk melakukan pekerjaan luar hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran bertulis daripada ketua jabatan. Kalau guru, hendaklah memohon dengan pengetua, guru besar dan sebagainya. Okey. Jadi macam mana pula dengan perniagaan online? Kalau zaman sekarang ni macam-macam medium ada, YouTube, Facebook, media sosial dan sebagainya. Jadi adakah boleh guru-guru atau penyewa awam melakukan perniagaan secara atas talian di berniaga online? Boleh ke? Jadi yang sebenarnya berniaga online ni dia termasuk dalam kategori pekerjaan luar juga. Dia berdasarkan surat dari Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, pemantauan ke atas pegawai awam yang menjalankan perniagaan dalam talian. Surat ni dikeluarkan pada tahun 2014. Bagi guru juga ia tertakluk kepada peraturan di atas. Dan juga terdapat 2 lagi perkeliling daripada KPM yang berkaitan, iaitu Surat Perkeliling Perkhidmatan KPM Bilangan 1 tahun 1999, penglibatan pegawai dan kaki tangan di bawah Kementerian Pendidikan dalam pekerjaan luar bagi jenis pekerjaan selain daripada guru tuition atau tenaga pengajar sambilan. Dan juga Surat Perkeliling Perkhidmatan KPM Bilangan tahun 2006, iaitu garis panduan kelulusan melakukan pekerjaan luar bagi jenis pekerjaan guru tuition atau tenaga pengajar sambilan. Jadi kesimpulannya daripada isu semasa berkaitan dengan berniaga di sekolah di luar ataupun guru-guru melakukan kerjaya sambilan, jadi kesimpulannya adalah guru sebenarnya tidak dibenarkan untuk berniaga di sekolah. Memang tak boleh lah, sebab di waktu kerja sampingan boleh dilakukan oleh guru, tetapi pertimbangan sewajarnya harus diberikan. Majikan bolehlah memberikan pertimbangan sewajarnya, asalkan kerja sampingan ni tidak menjejaskan tugas hakiki guru di sekolah. Jadi sekian sahaja daripada saya berkenaan isu berniaga di sekolah dan kerjaya sambilan yang dilakukan oleh guru. Semoga penonton dapat manfaat daripada apa yang saya telah sampaikan pada video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.